Salam geng-geng MRT semua. Video ini ialah video sambungan daripada cara saya buka carburetor tu lah untuk di servis. So sekarang kita nak try tengoklah apa yang ada kat dalam carburetor ni kan. Yang selalu diorang kata buat motor semput-semput pasal carburetor ni. Okey, tujuan saya buat video ni pasal banyaklah orang yang cakap pergi kedai motor servis ni gantunglah kepada lokasi kan. Ada yang kata RM15, RM20, ada sampai RM30. Okey. So sebenarnya kita nak bongkarkan lah dalam ni, dan saya bagi tahu lah dia punya part-part yang ada kat dalam carburetor ni yang boleh buat sampai carburetor sumbat dan mengakibatkan motor tu semput-semput. Okey. So ini tengkuk dia. So ini carburetor lah. Okey, carburetor bawah dia ada satu takung. Okey, takung ni untuk isi minyak lah yang dimasuk daripada tangki minyak. Okey, so first kita buka tengkuk ni dululah. Okey, so ini dua screw size 8mm. Okey, bila kamu perhati kebanyakan motor, okey, tengkuk ni, okey, bahagian bawah ni ada satu gasket lah. Gasket tu lepas tu diikat dekat enjin lah, dekat head kat bawah ni. Okey, so kebanyakan carburetor dia ada gasket benda ni, diorang panggil gasket fiber lah. Okey, so siapa pernah tanya, fikirlah, okey, mengapa atas dia pakai gasket kertas, yang atas ni pakai gasket fiber macam ini. Okey, siapa yang boleh jawab soalan ni sila tulislah di ruangan komen. Okey, saya memang tahu apa tujuan diorang letak gasket fiber macam ni. Okey, saya akan jawab kemudian lah. Okey, so ni tengkuk dah buka. So dia punya pipe ini yang dulu tu sambung ke EGR lah. EGR untuk ambil bahagian vacuum. Vacuum ni untuk bagi tahu EGR tu kita tengah rem RPM tinggi. So vacuum ini akan bagi tahu lah EGR untuk sedut exhaust masuk balik ke silinder tu, bakar balik lah. Okey, ini tujuan benda ni. Okey, so ini tengkuk dia. Okey, kita teruskan dengan carburetor. Okey, carburetor biasa minyak akan masuk ke sini. Okey, ini panggil spare cord lah. Biasa kalau spare cord dalam keadaan buka, dia akan macam ni. Okey, nampak? Dia ada dua benda ni. Okey, sekejap. Yang ini buka. Okey, yang ini tutup lah. Okey, so biasa sebelum kita buka carburetor, pipe akan sambung kat sini. So biasa orang dia tak nak buka pipe itulah. Okey, pasal sangat leceh kan. So kebiasa orang kita akan tutupkan dia lah. Okey, posisi tutup. Lepas tu dia ada dua skru ni. So buka dua skru ni pakai kepala bunga. Buka, dalam ada satu o-ring lah. Boleh, o-ring ni masa pasang balik mesti ada ya. Kalau tak ada, minyak akan melimpah keluar kat sini. Okey, so kita letak sini. Okey, bila perasan bawah sini ada satu skru lah. Benda ni dalam ada satu penapis kat dalam ni. So skru ni size 17mm.
So nak buka cuci dalam tu, ambil lah soket 17mm. Okay, dalam dia gini lah. Okay, nah inilah penapis minyak dia. Okay, dalam dia ada dua o-ring. Satu o-ring sebenarnya dia duduk kat sini. Okay, ini untuk halang minyak daripada keluar lah dari skru ikat ni. Okay, dan atas ni untuk paksa minyak lepas penapis ni dan masuk ke carburetor supaya dia boleh masuk ke takung ni lah. Okay, so ini penapis lah. So biasa kita servis, buka ini sekali lah, tengok ada tak kotoran-kotoran. Biasa ada kotoran pun dia dekat luar sini. Okay, so bila dia masuk, minyak masuk, dia keluar sini, dia masuklah kat dalam tu, dalam lubang tu, dia masuk ke takung lah. Okay, pasal minyak tadi masuk dari sini kan. Faham tak? Okay, so bila kita buat benda-benda ni sendiri, kita buat DIY, kita boleh faham lah fungsi benda itu pada motor kita, supaya apa-apa hal yang terjadi, yang tak tersangkut kat tengah jalan ke apa, nak minta tolong, susah kan. So kalau kita ada pengetahuan mengenai benda-benda dalam motor dia, macam mana dia berfungsi, senanglah kita nak cari masalah kan, nak troubleshoot apa masalah. Motor saya semput, motor saya mati tengah jalan, mengapa motor tak boleh start, semua kita boleh tahulah pasal kita sudah tahu cara motor berfungsi. Okay, so lepas buka ni, biasa yang atas ni, yang benda atas ni, leher ni, okay, dia ada satu kabel lah. Ini pergi ke kabel minyak yang atas tu, yang kita buat pulas minyak tu lah, kabel throttle ni. Okay, untuk buka ini, kita pulas je atas ni, kepala dia ni, dia cap. Okay, so dia macam ni je. Okay, dalam ada satu rubber ring lah dalam ni. Okay, so yang dalam ini okay, ini dia punya sleeve, penutup dia. So biasa kabel throttle dia akan masuk sini lah, masuk keluar. Okay, masuk sampai ke dalam lah. Okay, so setiap carburetor yang pakai slide macam ni mesti ada spring dia. Okay, ini spring. So kita keluarkan dia punya slide dalam ni. Okay, ini carburetor lepas saya beli motor 3 minggu je saya tak pakai carburetor ini lagi, sebab saya pakai carburetor wave. So dalam ni semua masih baru lagi lah. Okay, kira dia semua sangat ketat, nak keluarkan slide pun ketat. Tapi kita akan usahakan. Okay, inilah slide dia, slide MR3. Okay, inilah jarum. Selalu orang kata jarum bengkok, inilah benda ni lah. Okay, benda ni, kalau benda ni bengkok, okay, minta maaf tadi tengah buat video orang telefon masuk pula. Aduh. Okay, so tadi saya cerita sampai jarum ni kan. Okay, jarum ni jangan sampai dia bengkok. Kalau bengkok, dalam dia ada satu nozzle. Okay, dalam dia nampak dia ada satu nozzle. Ada satu nozzle kat sini. Nampak nozzle tengah tu. Yang ni, come on fokus. Nampak yang tembaga tu, nozzle tu. So jarum tu akan masuk nozzle tu itu. So kalau jarum tu bengkok, dia tak dapat masuk nozzle tu dah. Okay, so carburetor tak akan berfungsi dengan baik lah. Okay,
So kita tengok dulu dia punya slide dan jarum. Okay, ini original yang MR3 punya. So dalam ini ada benda yang macam ni. So biasa kabel throttle tu dia akan datang. Okay, so yang kat sini, yep. Okay, yang kat sini ada satu yang ni. Okay, ada satu benda yang bulat macam ni. Okay, kabel throttle akan masuk, lepas tu masuk kat ni, lubang ni. So kabel throttle tu akan sangkut lah. Bila kamu pulas tu, dia akan naik turun lah. Okay, dia turun dengan spring ini. Spring ini akan tolak dia turun balik lah untuk tutup karburator minyak dulu lah, minyak karburator. Okay, so dalam ini slide dia ada lock macam ni. Okay, lock macam ni. So untuk buka lock macam ni senang je, pakai jari tolak, lepas tu pusing. Okay, nampak? Sikit lagi tolak, pusing. Okay, bila dah tolak pusing, benda ni boleh keluar lah. Ini dia lock lah, dia punya lock. Okay, dalam ada satu spring kecil. Okay, ni dia punya lock. Okay, ni lock dia. Okay, ini dia punya spring lah tadi. Okay, bila dua tu benda dah keluarkan, okay, dia punya jarum ni boleh keluarkan lah. So jarum ni ada spare part boleh beli kalau dia bengkok ke apa, tapi kena tahulah dia punya size, dia punya panjang semua lah. Okay, so dekat takuk ni, dekat jarum ni atas ni ada satu C pin, C clip yang macam ni. Okay, boleh nampak C clip. So C clip ni dia ada 3 takuk. Ada 3 takuk macam ni. Okay, so takuk ni, okay, benda ni untuk setting kita punya minyak yang masuk ke dalam engine tu nak rich atau lean. Bila takuk ni diletak paling atas, jarum ni akan automatik jatuh bawah satu takuk lah. Bila dia jatuh bawah, minyak yang dia sedut masuk ke dalam enjin tu akan berkurang lah. Okay, ini untuk setting minyak yang terlalu banyak kalau masuk dalam enjin. So pin ni kita letak paling atas. Saya minyak tu akan kurang sikit lah, so dia tak boros minyak lah. Okay, biasa dia setting kat tengah je. Okay, kalau takuk yang di bawah tu untuk melebihkan minyak yang masuk ke dalam enjin lah. Okay, so cara nak setting takuk ni senang je. Ambil plier. Okay, ambil plier, pegang ni, tarik dia keluar je. Okay, tarik dia keluar lah. So sudah tarik, so you boleh setting lah, letak kat takuk atas ke, tengah ke atau bawah. Okay, so biasa saya tak kacau lah, pasal karburator ni saya pun tak pakai, saya letak bagi kat tengah lah. Okay, so ini penjelasan dengan jarum lah dan dia punya takuk lah. Okay, so seterusnya benda ni, yang benda ni kan dia punya cok lah, yang belah handle belah kiri tu boleh tarik kan. Ini cok ni, bila kamu tarik dia akan tutup lubang ini. Lubang ini ialah intake angin lah dari itu kotak angin. Okay, bila kamu tarik cok, okay, dia akan paksa minyak yang lebih daripada angin masuk ke enjin lah, supaya senang start masa pagi yang susah-susah start kan, enjin tengah sejuk. So bila kamu tarik cok, benda ni akan tutup lah. Dia akan menghadkan angin
masuk dan minyak lebih masuk ke dalam enjin supaya senang bagi dia start. Okey. Tapi benda ni saya nasihatkan tuan, kalau dah tarik cok macam ni, bila tengah panaskan enjin lah, jangan rem. Jangan rem. Okey, pasal minyak tu dah lebih masuk ke dalam enjin, jangan rem lah. Tak payah rem. Dah tarik cok, tak payah rem dah. Kecuali enjin dah panas, okey, lepas balik cok baru rem lah. Pasal kamu tutup macam ni, kamu rem, angin kurang. Okey, dalam tu reach mungkin akan membasahkan plug dalam enjin tu. So lagi susah lah dia nak spark kan, pasal dia basah sangat. So bila tak tarik cok, okey, itu sudah memadai. Okey, sampai enjin dah setengah panas, dah mula jalan, okey, lepas cok, okey, barulah ulas minyak. Okey, itulah nasihat saya. Itu logik dia lah. Okey. So cok ini boleh dibuka dengan satu skru saja. Buka ini, semua ni akan keluar lah. Okey. So sekarang kita tengok dia punya bahagian takung dia, dia punya tangki. Okey, tangki dia 2 skru sahaja. Okey, inilah tangki dia. Yang saya beritahu awal tadi, minyak dia masuk, lepas filter tu masuk. Okey, dia akan ikut lubang ini. Lubang ini. Okey, dia macam ni kan. Okey, bila naik dia masuk ke lubang sini. Lubang sini dia akan sambung. Masuk lubang sini, minyak tu, minyak sambung sini, dia turun sampai dia keluar sini, dia akan keluar kat sini. So sini ada satu pelampung kat sini yang akan mengawal jumlah minyak yang masuk ke dalam takung ni. Okey, so buka dia senang je. So kita nak keluarkan pelampung, kita tarik pin ini saja. Okey, tarik pin ini, pelampung pun boleh dibuka lah. Okey. Okey. So inilah dia punya valve. Okey. Inilah dia punya valve untuk mengawal minyak yang masuk ke dalam tangki karburator. Okey. Atas ni dia getah. Okey. Biasa kalau karburator selalu overflow, okey, masalah ni lah, dia dah rosak, getah dia dah keras ke apa, dah koyak ke. Okey, so benda ni semua boleh beli. Okey, beli dekat Shopee ke online ke mana-mana, cari karburator service kit. Mesti ada benda ni, jarum semua mesti ada, gasket dia semua sekali. Okey, so benda ni lah. Okey, so cara dia berfungsi. Okey, minyak akan keluar dari sini. So bila minyak keluar, minyak akan kumpul kat takung ni lah. So macam mana karburator tahu minyak tu dah cukup ke tak cukup? Itulah fungsi pelampung ni lah. Pelampung ni. Okey, valve ini dia akan pasang kat sini. Boleh nampak. Okey, dia akan pasang kat sini. Okey, so valve tu dia akan masuk balik ke dalam lubang yang keluar minyak tu lah. Okey, mana pin dia? Okey, masukkan balik pin dia. Okey. Okey, macam ni lah dia punya pemasangan dia. Okey, so cara dia fungsi dalam takung ni, bila minyak dia masuk isi. Okey, takung ni akan naik lah. Okey, naik. So
So bila dia naik sampai satu tahap, injap tu akan tutup lah. Tutup ni, injap kat sini dia akan tutup. Okay, pasal dia naik turun. Kalau dia turun, minyak boleh keluar lah. Dia naik, dia tutup. Okay, lubang kat atas ni, so minyak tak boleh masuk lah. Okay, maksud tangki ni dah penuh lah, tak overflow lah. Okay, so ada orang tanya, bang, dalam motor tu selalu nampak ada satu pipe kan kat bawah motor tu, ada keluar minyak tetes. Okay, minyak tu sebenarnya ialah overflow lah. Okay, hose tu disambung ke sini bawah tu, ini untuk control overflow. Bila aras minyak melebihi tahap pipe ini, so minyak tu akan keluar lah, keluar ikut sini, ikut pipe dan keluar ke motor, dekat bawah motor. Okay, inilah fungsi overflow. So MR carburetor ni, okay, dia ada kebaikan dia pasal kita boleh setting jumlah minyak yang masuk ke dalam tangki itu. Okay, ini bila kamu jumpa mana-mana carburetor, okay, dia ada besi macam ni. Okay, maksudnya ini boleh setting. Ni boleh setting atas atau turun. Macam ni setting tu kita boleh set lah ketinggian minyak yang boleh masuk kat takung ni lah. Bila selalu nampak overflow, maksud tu jarum itu terlalu rendah. Okey, bila pelampung ni naik pun, okey, jarum tu tak dapat tutup lubang kemasukan minyak. So kita tinggikan benda ni, besi ni. Okey, besi ni kita tinggikan. Okey, pakai screwdriver ke, plier ke, kita tinggikan supaya pelampung ni dalam keadaan ini dia pun sudah tutup. So boleh settle lah masalah overflow carburetor. Okey, harap boleh faham. Tak faham boleh tulis soalan kamu di komen, saya akan jawab sedaya upaya saya lah. Okey, so itu bahagian takung. So dah lepas sampai takung. Okey, so minyak macam mana masuk ke enjin. Okey, so biasa kalau minyak ada dalam takung ni, okey, tahap minyak akan lebih tinggi dari dua jet ini. Inilah yang selalu kita panggil pilot dan main jet. Okey, ini pilot jet, ini main jet. Okey, macam mana kita nak tahu beza dia? Pilot jet kedudukan dia akan lebih tinggi daripada main jet. Main jet akan ke bawah sikit. Okey, boleh faham ini main jet, ini pilot jet. Okey, kalau minyak dalam takung tu kita setting terlalu rendah, maksudnya tahap minyak tu bawah, so pilot jet tak dapat sedut minyak masuk, so motor matilah, tak ada minyak naik kan. So bila setting tu memang kena ambil kesabaran lah nak setting, pasal kita pun tak nampak paras minyak tu berapa tinggi kan. Okay, so biasa yang datang dari kilang standard macam tu, aras yang dia setting mesti dia melebihi dua jet ini. Okay, so sekarang kita tengok pilot jet dan main jet. Okay, ini pilot jet, ini main jet. Okay, sini pun sudah nampak lah. Okay, dia punya size kat sini tulis. Boleh nampak size main jet 72. Okay, so kita buka pilot jet dulu. Okay, ni pilot jet dia punya size boleh nampak 36. K tu K-hin lah, pilot jet K-hin 36. Okay, so ni pilot jet. Pilot jet ni dia akan berfungsi masa idle.
Masuk sudah start engine dia tu macam tu. Okey, pilot jet akan fungsi lah. Okey, bila kamu pulas minyak suku sampai setengah throttle, okey, pilot jet ini pun akan berfungsi juga. Okey. Okey, so dekat sini boleh nampak lah dia punya ini lubang-lubang ni dia akan sedut angin bersama minyak. Minyak akan sedut di bawah. Okey, yang bawah ni yang dekat dia punya takung tu, okey, dia akan sedut minyak masuk. So di sinilah lubang-lubang inilah akan angin akan masuk. Okey, angin akan masuk lah. Okey, lubang-lubang ni angin akan masuk. Okey, pasal angin akan disedut di depan ni. Nah, lubang ni depan ni dia akan sedut masuk kat tempat pilot jet ni lah. Tempat pilot jet ni dia ada satu lubang lah yang angin masuk kat sini tu, dia masuk. So dia boleh terus keluar ke dalam engine lah. Dia akan sembur kat sini keluar. Okey, itulah pilot jet. Okey, sekarang kita tengok main jet. Okey, inilah main jet. Okey, carburetor PE, main jet semua dia kecil saja. Kecil saja. Okey, macam ni. So lepas main jet yang ini benda ni yang kita tadi ikat main jet, kan, benda ni main jet masuk sini. So benda ni apa? Benda ni ialah needle jet. Okey, kita boleh buka needle jet ni pakai 7mm. Okey, inilah needle jet. Dia sama, dia ada banyak lubang. Lubang ni akan sedut angin lah. Okey, sedut angin dari lubang carburetor yang bawah ni. Bawah ni. Okey, dia akan masuk angin, dia akan keluarlah kat dalam ni. So kat dalam ni bila engine dalam lenjang intake, dia akan ada vacuum, dia akan sedut lah minyak ke bawah takung tu dan udara akan keluar kat sini melalui lubang-lubang ni lah, needle jet. Okey, so needle jet ni bila kamu pakai setahu saya lah, bila kamu pakai main jet yang terlalu kecil, okey, lubang-lubang ni kan tak boleh lawas sangat. Kalau lubang ni terlalu besar, terlalu lawas, angin lebih akan masuk dari minyak yang dia sedut. So motor bobok lah. Okey, terlalu lawas pasal ini lubang-lubang ni, angin terlalu banyak dari minyak. Okey, ini ialah needle jet. Okey, seperti yang saya kata tadi, bila jarum tu dia bengkok, dalam ni ada satu nozzle. Okey, nah inilah nozzle dia. Ini nozzle. Okey, so posisi dia macam ni lah. Okey, ni jarum kan, ni nozzle. Okey, nozzle macam ni. So biasa dalam idle dia akan masuk macam ni. Okey, lepas tu ni needle jet. Okey, lepas tu okey, mana main jet? Okey, main jet. Okey, main jet tu kat bawah lah. Okey, okey. So bahagian-bahagian dia ni main jet, needle jet, nozzle, ini jarum lah. Ini jarum lah. So masa dalam keadaan idle dia macam ni sajalah. Pop. Okey, dalam tu semua pun kurang kan pasal jarum tu ada kat dalam. So bila kita pulas minyak dia, kita rem. Okey,
dalam tu lubang tu akan jadi lebih lah, lebih, so minyak akan naik lah. Okay, minyak akan naik. So jumlah minyak yang naik itu bergantung kepada saiz main jet ni lah. Okay, so selalu yang siapa yang dah up spec ke, dah tukar spec lain ke, okay, main jet, pilot jet pun mesti tukar. Kena cari balik setting dia. Okay, setting ini berlain dengan setiap motor lah. Setiap motor ada lain lah resepi dia. So biasa kenapa kita selalu tanya kan otai-otai mana-mana komen, saya spek ini pakai size main jet, pilot jet apa? Tak boleh jawab. Okay, pasal setiap motor ada karakter dia sendiri. Okay, so macam inilah fungsi dalam carburetor. Macam mana dia ambil minyak dari takung, dari tangki petrol masuk ke dalam takung, masuk ke dalam enjin lah. Okay, so itu sajalah apa yang ada kat carburetor ni lah. Okay, so udara sini masuk, okay, yang sini keluar lah, masuk enjin lah. Selalu saiz carburetor bang, saiz carburetor 19mm. Macam mana kira tu 19mm atau 20mm? Okay, saiz carburetor dikira dengan ukuran lubang kat belakang ni. Okay, okay, so kita tengoklah berapa saiz lubang ini. Saiz lubang ini 18mm lah. So sekarang kita boleh tahu lah. Okay, standard MR3 punya carburetor saiz 18mm sahaja. Okay, so inilah saiz dia. So itu sajalah. Kalau nak servis pun senang saja. Belilah petrol, okey, beli yang mau apa? Botol minuman tu, air mineral ke yang kecil tu kan. Beli minyak, isi dia penuh, ingat RM1 lebih lah. So lepas tu kat Shopee belilah alat-alat cuci macam ni. Bros, okey. Tu biasa yang kotor akan bahagian-bahagian ni lah, dalam-dalam ni. Dalam-dalam ni. Okey. Kat ni dia punya, yang ini needle jet, semua ni akan kotor lah. So belilah benda-benda macam ni, murah je kat Shopee ni. Okay, so tembak petrol dalam tu, cuci lah, gosok cuci. Dan paling penting okay, main jet dengan pilot jet ni pastikan lubang ni okay, dicuci bersih lah, tak ada halangan apa-apa. Okey, kat lubang-lubang dia ni. Okey, mana dia sedut minyak masuk tu. Okey, pastikan dia bersih dan bebas dari halangan. Okey, so itu sajalah. So di sini saya akan pasang balik carburetor ni. Okey, so saya tunjukkanlah. So yang pertama dari sini kita ambil nozzle dia dulu. Okey, nozzle dia kena tengok baik-baik lah, jangan terbalik. Nozzle dia ada satu macam ni dan satu yang macam ni. Okay, yang lebih kecil ni dia akan duduk ke atas ni lah. Okay, dia akan duduk macam ni. Okay, so needle jet dia kat bawah, so automatic jarum akan naik di sini lah. So jarum di atas, so yang benda yang lebih kecil ni kita masukkan dulu dekat tempat main jet sini. Okay, masuk dalam. Okay, lepas tu pasang needle jet. Main jet. Okay, lepas tu pilot jet.
Terus kita pasang di takung. Okey, takung ni macam ni ya, jangan terbalik. Dia macam ni. So pasang balik dia ni injap. Ya, jatuh. Okey, dia punya pin. Okey. Okey, kita pasang balik dia punya takung. Yang kemudian pasang balik dia punya jarum. Okey. Jarum masuk dulu. Lepas tu dia ada spring satu. Okey. Inilah spring dia. Oh. Okay. Tolak, pusing, so dia akan lock lah macam ni. Okay. Untuk masuk balikan slide itu, slide ada satu lengkung di sini. Ini straight kan, so lengkung yang sini dia akan hadap intake sini lah, yang ambil angin tu. Okay. So macam ni. Okay. Okay, macam ni lah. Boleh nampak. Okay. So masuk ban spring dia balik.
punya spare cord. Okey, ingat mesti ada washer. Ini O-ring sini ya. Okey, lepas tu pasang balik fiber ni. Tengkuk. Apa macam geng? Sudah tahu apa fungsi gasket fiber ni tak? Okey, siapa yang tahu mohon komen lah. Okey, dalam episod yang hadapan saya akan jawab lah apakah fungsi gasket fiber ni. Okey, mesti ada sebab engineer yang design kan. Mesti ada sebab dia mengapa dia letak gasket fiber ni. Mengapa tak letak gasket kertas? So ikat balik saja kat tengkuk. See? So beginilah sahaja macam mana kita nak buka karburator dan baraikan untuk diservis, itu saja. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton. Okey, inilah episod hari kali inilah. Okey, episod akan datang saya akan buat benda yang sama kepada karburator Wave 125 yang saya sudah pakai untuk 2 bulan lah. Okey, so inilah perbezaan dia. Okey, ini Wave 125, ini original Modernus MR3. Okey, dengan itu terima kasih kerana menonton. Sekian.